Sikit lagi. Datuk mana ni? Okay. So. Ni mana? Apa? Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Hai guys. Okey, video kali ini adalah video penerbangan ataupun range test daripada Pekan Kota Belud pergi ke Bukit Bonggol. So, ini adalah rakaman penerbangan. Saya gunakan kaedah screen recording saja sebab untuk jimatkan bateri. Pada jarak 500 meter penerbangan tu sudah ada amaran angin kencang di kawasan ni, tapi saya tetap teruskan perjalanan ke Bukit Bonggol. So, ini adalah rakaman ataupun screen recording pesawat drone ni sebelum dia terhempas di kawasan Bukit Bonggol. Pada jarak 2753 meter ada amaran daripada drone iaitu bateri sudah lemah ataupun low bateri. So drone suggest untuk patah balik, tapi saya tetap teruskan perjalanan pada masa ni. Maximum flight altitude reached. Pada jarak 3900 meter, bateri pada masa ni tinggal lagi separuh. So, saya meneruskan perjalanan juga sebab saya langsung tidak perasan pun bateri itu. So, masa ni saya langsung tidak alert tentang bateri. Alhamdulillah telah sampai pun di Bukit Bonggol Kota Belud dengan jarak hampir 5,000 meter. Bukit ni ketinggian dia lebih daripada 500 meter dari aras laut. So drone tidak dapat naik lagi sebab drone maksimum cuma boleh naik 500 meter daripada tempat kita fly tadi. Okey, sekarang tiba masanya kita patah balik ke Pekan Kota Belud. Pada masa ni saya sangat panik sebab bateri tinggal lagi 30%. So saya sangat berharap pada masa ni drone ini sampai ke destinasi permulaan dia tadi. Bukan setakat bateri, tapi signal pun menjadi kerisauan saya pada masa ni sebab signal kerap kali bertukar daripada jingga kepada merah, jingga kepada merah. Okey, masa ini saya sangat panik sudah sebab critical low battery sudah keluar. Perjalanan masih lagi sangat jauh iaitu 3600 meter lagi. Begitu juga dengan ketinggian ataupun altitude. Ketinggian pesawat ini terbang semakin rendah. So, masa ini saya berdoa aja harap drone ini sampai ke Pekan Kota Belud balik. Pada aras ketinggian 205 meter, tiba-tiba RC signal loss, iaitu drone tidak dapat disambungkan dengan remote control. Masa ni saya bergegar sudah, memang saya panik sudah masa ni. Dalam masa beberapa minit jugalah saya mau sambungkan antara drone dan juga remote control, tapi langsung tidak dapat disambungkan. Apa yang saya dapat lihat, altitude ataupun aras ketinggian drone semakin menurunlah daripada 200 meter tadi, menurun ke 99 meter. So, saya dapat buat kesimpulan bahawa drone ini semakin menurun dan terhempas ke bawah. Yang menjadi kerisauan utama saya iaitu saya risau drone ini terjatuh ataupun terhempas di kawasan sawah padi yang berair ataupun kawasan sungai yang mengalir. So bila dalam situasi
panik macam ni, saya cuba tenangkan diri dulu. Lepas tu saya terus pergi ke kereta dan terus bergegas memandu pergi ke pesawat yang hilang dari radar tu. Dalam arti kata lain, terhempas lah. So bila saya cek, bila saya periksa di Google Map, tempat pesawat tu terhempas adalah di kawasan Kampung Pirasan Ulu. So koordinat terakhir pesawat tersebut adalah di kawasan sawah padi ataupun di kawasan hutan di sekeliling Kampung Pirasan Ulu. So jarak pemanduan daripada Pekan Kota Belud pergi ke Kampung Pirasan Ulu adalah lebih kurang 4 hingga 5 km dan perjalanan mengambil masa selama 5 hingga 6 minit lah untuk kita sampai ke koordinat terakhir pesawat yang terhempas tu. Guys, kita tidak jauh sudah dari drone. Dapat dikesan juga, oke, dapat dikesan juga, tapi harap-harap dia oke lah. Sudah di gambar nih, tapi nampak. Masa saya tengah mencari signal pesawat menggunakan remote ni, tiba-tiba keluar gambar kamera. So masa ni saya memang bersyukur sangatlah sebab pesawat tidak terhempas ataupun terjatuh di kawasan sawah padi, tapi saya dapat lihat gambar ni pesawat ni berada di kawasan tanah ataupun tersangkut di atas pokok. Oke juga nih. Sekali lagi kelemutan, sekali lagi. Atau mana nih? So. Hampir 1 jam jugalah mencari drone ataupun pesawat yang hilang di dalam hutan Pirasan Ulu ni, dengan memasuki kawasan hutan, meredah kawasan sawah padi dan juga naik pokok bulu semua tu. Setelah hampir 1 jam mencari pesawat ataupun drone tersebut, akhirnya saya dapat melihat satu objek yang terlantang di atas tanah. Akhirnya dijumpai. Perasaan saya masa saya jumpa pesawat drone ni balikan, ya Allah, Tuhan sejak tahulah macam mana perasaan saya masa tu. Setelah membuat pemeriksaan selepas menjumpai pesawat atau drone ni, syukur Alhamdulillah keadaan pesawat ataupun drone dalam keadaan yang baik dan tidak ada apa-apa kecacatan ataupun kecederaan yang teruk. Cuma badan pesawat agak kotor oleh lumpur dan juga propeller pun agak kotor. Nasib juga saya ada pasang gimbal protector. Kalau tidak, saya rasa gimbal ni ada masalah ni sebab dia macam ada tersangkut di atas pokok sebelum dia terjatuh ataupun terhempas di bawah tanah ni. Kiranya saya ini bernasib baik sebab drone ini tidak terjatuh di kawasan sungai dan juga tidak terjatuh ataupun terhempas di kawasan sawah padi yang ada air. Cuma propeller sialah perlu ditukar. Apabila sudah tukar propeller, apabila saya cuba buat flight test, drone boleh terbang macam biasa dan syukur Alhamdulillah lah semuanya dalam keadaan yang baik. So guys, anggaplah ini sebagai pengajaran dan pengalaman untuk diri saya sendiri dan juga kepada drone-drone lain dan juga kepada rakan-rakan yang ingin cuba untuk bermain drone. Jika anda membeli sebuah drone tu, pastikan anda kaji dahulu keadaan bateri, berapa lama drone ni boleh terbang. Jika anda menerbangkan sebuah drone tu, pastikan bateri bila anda pergi, pastikan ada spare untuk drone tu patah balik ke tempat anda sendiri. Selain daripada itu, pastikan jugalah faktor angin. Pastikan kawasan yang anda terbangkan drone tu tidak kuat angin, sebab semakin kuat angin, semakin drone kita ni cepat habis bateri. Yang terakhir, bila drone kita suggest untuk kita patah balik, return to home ataupun RTH, ikutlah saranan daripada drone tersebut untuk RTH, patah balik, sebab itu menandakan bateri itu cukup sudah untuk kita patah balik ke lokasi terakhir kita berlepas. Sekian itu sahaja perkongsian saya mengenai detik-detik cemas ketika drone saya ni sesat dan terhempas di kawasan hutan. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video saya ini, boleh tekan like dan jangan lupa untuk tekan subscribe untuk menonton video-video saya mengenai drone DJI Mini 2.
Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera.